نرجو زيارات كل عام. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 24 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 6 Mei 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.21. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.23. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.16. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.8 minit. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.13. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengka, Termeloh, Beras dan Jerantut 7.16. Zon 4 Bentong, Raup dan Kuala Lipis 7.18. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.30 petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.40. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Selabukan, Kunak dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.16. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 24 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 6 Mei 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah seseorang kamu kencing di dalam air yang tidak mengalir, kemudian mandi daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Larangan supaya jangan seseorang kamu kencing di dalam air yang tidak mengalir adalah bertujuan memastikan sumber air tidak dikotori khususnya dengan najis. Tidak boleh membuang hajat di dalam air yang tidak mengalir termasuk perigi, kolam atau tasik kecil, apatah lagi tangki atau besen air kerana ia tidak berkeupayaan untuk melupuskan najis yang terdiri daripada sebatian organik dan bukan organik secara tabi'i. Proses pelupusan secara tabi'i di dalam air memerlukan pencairan, pengudaraan dan pembauran yang secukupnya. Larangan supaya tidak mandi menggunakan air tidak mengalir yang mengandungi najis adalah kerana air tersebut telah bertukar sifat daripada air mutlak kepada air mutanajis. Hadis ini boleh turut difahami sebagai larangan untuk tidak mengotorkan sumber air, khususnya yang sedikit jumlah isi padunya. Ini kerana sumber air yang sedikit mudah tercemar, sukar melupuskan benda asing yang berbahaya dan kesannya tidak lagi boleh dijadikan sumber minuman atau digunakan untuk bersuci. Hadis ini juga boleh diperluas pengajarannya dengan memahami bahawa kita tidak wajar mencemarkan komponen alam sekitar lain, terutama dalam keadaan tahap keseimbangan ekosistem yang rendah. Ini misalnya membakar sampah secara terbuka ketika jerebu melanda kerana pada waktu itu keupayaan atmosfera untuk mencairkan asap terbatas berikutan wujudnya zarah-zarah halus di ruang udara. Air ialah mekanisme asal dalam bersuci seperti mandi dan berwuduk sebelum berpindah kepada hukum tayamum. Oleh itu, air perlu diawasi agar sentiasa bersih dan selamat digunakan. Daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Tenangkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, kita berada di hari ini, hari Khamis 6 Mei 2021 bersamaan juga dengan 24 Ramadan 1442 Hijriah. Dulu kan waktu sekolah Mona, kalau saya dengan sahabat-sahabat tengok waktu kalender bulan 5 ni, bulan 5 paling banyak peristiwa. Hari guru, hari pekerja kan. Kalau tengok dalam waktu sekarang ni, hari raya Aidilfitri bakal disambut juga bulan Mei kan. Jadi kita pun sebenarnya kalau lihat dari sudut kalender, masa waktu pun dah dijadual. Macam mana pula dengan aktiviti kita seharian pun kena jadualkan juga, termasuk aktiviti ibadah kita. Bulan Ramadan ni macam mana jadual ibadah kita? Okey tak ni? Okey tak? Kan? Kita boleh buat checklist tu, dah capai apa. Sebab kita dah hujung Ramadan ini. Kita buat balik untuk selepas Ramadan. Kita dah bukannya praktis dalam kita bermula dengan bulan Ramadan untuk setahun dan selamanya, insya-Allah. Sebab tu saya teringat Mona, pesan para ulama, mana-mana kita ini tanda puasanya diterima, dia dapat teruskan lagi bagaimana waktu bulan Ramadan dengan sedekahnya, tadarusnya, dengan selawatnya itu diteruskan untuk bulan-bulan yang berikutnya. Bagus tu. Memang betul-betul tarbiyah Ramadan di hati kita. Ya, betul. Itulah yang kita belajar juga semalam dari sifat marah itu. Kalau kita boleh kawal marah bermula dari Ramadan, insya-Allah seterusnya akan jadi baik. Amin ya Allah. Jom jadi baik lagi kita hari ini. Apa pula rancangan program kita Mona? Ya, insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Betul, kita dengarkan perkongsian dari Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan macam biasa, kita siarkan di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini, Doktor akan membawa tajuk Allah berbeza dengan makhluk. Dan untuk para pendengar yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan lupa selepas ini rancangan Imanuna akan bersama anda. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur.
Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah kita kembali bersama untuk pertemuan di hari ini, hari Khamis. Alhamdulillah di petang ini seperti biasa Mona, kita ada rancangan yang kita dah pun siap sedia bersama dengan sahabat pendengar kita. Ya, insya-Allah untuk petang ini jam 5 petang seperti biasa hari Khamis kita akan bersama rancangan Imanuna Iman Kami. Betul, dan untuk itu kita nak ajak sahabat pendengar untuk sama-sama sertai kita cepat-cepat sekarang. Ke Facebook IKIM FM dan juga YouTube IKIM. Kita nak terus bawakan lagi pembelajaran kita menerusi ilmu akidah tentang keimanan kita ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk itu kita akan bersama tetamu rancangan Imanuna untuk setiap hari Khamis bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Terima kasih doktor sudi bersama kita lagi petang ini dekat library doktor ke tu? Cantik buku-bukunya. Kita rujukan. Itu betul doktor bukannya gambar ya? Betul. Masya-Allah. Boleh nantilah okey kita boleh tinjau dekat library doktor tu insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Dan untuk petang ini insya-Allah bersama Dr. Aiman, insya-Allah doktor akan membincangkan tentang tajuk mustahil Allah Subhanahu Wa Taala jahil. Betul, dan kita nak buka lagi kitab rujukan kita iaitu Al-Aqidah Al-Sughra. Okey, untuk sama-sama kita bawakan perbincangan dalam tajuk ini. Okey. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap asatizah para alim ulama yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis pukul 5.15. Marhaban bikum, iaitu kita berada fil al-awashir al-mabrukah. Kalau bahasa Arab Maghribi kita panggil awashir mabrukah. Maksud dia awashir 10 hari yang terakhir mubarakah. Ini bahasa fushah dia lah. Datin Mona lagi tahu lagi. Iaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana kita harapkan insya-Allah amal kita pada 10 hari terakhir ini merupakan amal yang betul-betul semaksimum mungkin, sebanyak mungkin, dengan harapan dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita akan meneruskan pengajian kita kitab Al-Aqidah As-Sughra atau kitab Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, yang mana pada hari ini kita akan meneruskan muka surat 51. Kalau cetakan yang pada saya, muka surat 51, di mana bermula daripada perkataan atau kata-kata muallif, iaitu pengarang kitab ini, Imam Sanusi, yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Yang bermaksud, dan begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat jahil,
dan apa yang seumpama dengannya, dengan apa yang telah dimaklumi atau telah dimaklumima, dengan apa yang diketahui olehnya. Jadi ini akan kita syarahkan semua itu sebentar lagi. Jadi kita mula daripada pensyarahan daripada kata-kata muallif wa kadza yastahilu. Ini menunjukkan bahawa kita belum selesai membahas sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita belum habis membahas? Seperti yang kita telah tahu bahawa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Apabila ada 20 sifat wajib bagi Allah, maka tentulah lazimlah Allah juga memiliki 20 sifat yang mustahil. Maksudnya akal mengatakan mustahil, iaitu tidak mungkin Allah SWT memiliki 20 sifat yang mustahil ini. Ini maksud dia. Dan kita telah selesai seperti tidak wujud, dan sampai yang terakhir pada minggu lepas adalah menerangkan sifat iaitu mustahil bagi Allah itu tidak ada kuasa, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berkehendak. Maksud tidak berkehendak iaitu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu iaitu apa? Iaitu mustahil bagi Allah SWT itu apa yang terjadi ini bukan kerana iradahnya. Apa yang terjadi ini seolah-olah Allah terpaksa menanggungnya. Seperti halnya apa? Adanya hujan hari ini bukan iradah Allah, tapi kerana memang tabiatnya awan akan menurunkan hujan. Allah nak tak nak awan akan menurunkan hujan juga. Bukan. Tidak. Ini adalah mustahil bagi Allah SWT. Jadi akal mengatakan tak mungkin bagi Allah SWT adanya sesuatu perkara yang wujud di alam ini tidak merupakan iradah atau berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita menjelaskan perkara tersebut panjang lebar pada sesi minggu lepas, maka kita akan masuk pada hari ini pula menjelaskan tentang apa? Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Begitu juga mustahil, berarti ini sisa sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang sisa yang selanjutnya adalah mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala, al-jahlu, iaitu jahil. Jahlu ni apa? Jahlu tu apa? Jahil tu apa? Jadi perkataan jahlun ini adalah lawan daripada ilmun. Ilmu ini tahu. Alimun orang yang tahu. Jahlun itu tidak tahu. Jahilun orang yang tidak tahu. Mustahil bagi Allah ada sifat jahlun. Mustahil bagi Allah ada sifat tidak tahu baginya. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksud jahil. Dan mustahil bagi Allah ada jahil. Dan dalam hal ini, jahil ini atau tidak tahunya Allah, maksudnya Allah tidak tahu, ini dibagi kepada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi al-jahlu inqasama ila qismaini. Al-jahlu iaitu bodoh atau tidak tahu. Okey, jahlun iaitu tidak tahu dibagi kepada dua di dalam ilmu usul. Kita panggil dengan ilmu usuluddin. Di dalam ilmu pembahasan usuluddin, di mana jahil ini dibagi kepada dua. Jahil yang pertama dipanggil dengan jahil basit. Ba, sin, ya, qaf. Jahil yang kedua dipanggil dengan al-jahlu al-murakkabu. Dari perkataan rakaba, rakabba, lalu dijadikan murakkab. Isim maf'ul, murakkabun atau al-jahlu al-murakkabu. So apakah beza keduanya? Fal-jahlu al-basitu huwa adamul ilmi bisyai'i. Yang dimaksud dengan jahil yang basit atau al-jahlu al-basit adalah tidak adanya ilmu tersebut dengan sesuatu. Berarti basit itu secara bahasa makna dia simple ignorant. Jadi jahil yang simple, yang tidak kompleks. Maksud dia just tak tahu je lah. Yang mana definisi dia secara istilah adalah
adamul ilmi, tidak mengetahui bisyai'i dengan sesuatu. Misalan dia, tuan-tuan dan puan-puan tanya kepada saya, Ustaz, tahu tak saya dekat mana sekarang? Mana saya tahu? Saya ada dekat rumah, dekat library saya. Antum dekat mana? Saya tak tahu. Misalan dia. So, ini nama dia simple ignorance. Jadi, just tak tahu je. Jadi, dia just tidak tahu. Seperti halnya kita ditanya, tahu tak di bawah tanah ni ada apa? Selagi belum korek, kita tidak tahulah. Mana tahu bawah tanah ni ada ular ke? Bawah tanah ni ada tikus ke? Kalau bawah tanah ni ada emas, alhamdulillah. Ini misalannya. Ini adalah jahil basit. Okey Syafiq, insya-Allah kita sambung setelah ini insya-Allah. InsyaAllah. Okey, pastinya kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni dengan perbincangan yang lebih mendalam insya-Allah, dan kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan persoalan pertanyaan menerusi di talian WhatsApp konti 011 29004004. Para pendengar terus setia bersama kami, berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Inspirasi, Inforia, Islami, temunya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna. Betul, kita bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita teruskan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu mustahil Allah Subhanahu Wa Taala jahil. Jadi doktor, bagaimana untuk perkongsian selanjutnya doktor? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah jelaskan apa itu jahil basit. Iaitu simple ignorant, just tak tahulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disucikan daripada jahil basit ini, iaitu istilah dia tidak tahu. Iaitu maksud dia apa?
Kita misalan dia tidak tahu apa yang ada di dalam tanah. Allah Subhanahu Wa Taala mustahil dia tidak tahu apa pun. Jadi mesti dia tahu. Even though jahil yang basit. Walaupun jahil yang basit. Jahil yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dipanggil dengan al-jahlu al-murakkabu. Al-jahlu tidak tahu, maksud dia tidak ada ilmu perkara tersebut, tidak tahu. Al-murakkabu yang tersusun. Jadi dia complex ignorance. Lebih kurang macam itulah. Maksud complex ignorance tu, dia menumpuk-numpuk tak tahu dia. Menumpuk-numpuk tak tahu dia. Kalau definisi secara istilah oleh ulama, dia sebut apa? Iaitu wal jahlu al murakkabu huwa i'tiqadu syai'i, mengiktikadkan sesuatu ala khilafi ma huwa alaihi, iaitu lawan dengan apa yang ada pada kenyataannya. Fil waqi'i, pada kenyataannya. Maksud dia apa? Maksud dia bahawa misalan dia kalau kita fi syahidi, iaitu kita saya ingat bahawa Syafiq tidak ada di konti. Dan bila orang tanya, Syafiq ada dekat mana? Syafiq kat rumah, dia tak boleh pergi konti. Contoh dia. Hakikatnya, dia ada di konti. Berarti, yang saya sebut ini salah. Betul? Berarti saya ni tak tahu kenyataan dia Syafiq ada di konti. Ini dipanggil dengan jahil murakkab. Iaitu dia tidak tahu yang dia tu tidak tahu. Lebih kurang macam itulah. Sebab itu definisi dia sebut kat sini. Wasummiya murakkaban listilzamihi lil jahlaini. Al jahlu bi syai'i ay adami idrakihi wal jahlu bi annahu jahilun. Iaitu apa? Kenapa dia dipanggil complex ignorant? Kenapa dipanggil dengan tidak tahu secara kompleks, secara bertumpuk-tumpuk? Kerana dia ada dua kejahilan di sini. Kejahilan tentang hakikat tersebut. Okey, misalan dia. Dan kedua, iaitu dia jahil yang dia itu jahil. Basically bahasa Melayu dia, bodoh sombong lah, lebih kurang. Ini contoh dia macam mana? Contoh dia orang-orang yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Tuhan tak wujud. Maka apabila dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tak wujud, hakikatnya dia jahil. Dia tak tahu hakikatnya Allah SWT wujud dan dia tak tahu yang dia ini jahil. Itu sebab itu dipanggil adalah jahil yang menumpuk-numpuk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dibersihkan daripada kedua jahil ini. Sama ada jahil basit ataupun jahil murakkab. Dua-dua ini Allah SWT dibersihkan. Maksud dia mustahil berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui sejak azali dan sampai bila-bila. Dan mengetahui Allah tidak berkurang sama sekali. Tidak ada dari tidak tahu lalu tahu. Semuanya Allah mengetahui secara qadim. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu muallif meneruskan perbahasan dia. Wa kadha yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu. Apakah itu? Wa ma fi ma'nahu. Dan apa yang berada pada maknanya jahil. Hu tu, domir hu, kata ganti hu tu dikembali kepada jahil. Maksud dia apa? Iaitu wa ma fi ma'nahu, dan apa pada maknanya jahil. Dalam hal ini yang dimaksud apapun perkataan ataupun makna, esensi perkara-perkara yang berada pada semakna dengan jahil. Atau sipi-sipi jahil. Atau ada bau-bau jahil. Ini semua mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun. Walaupun kita kata dia bukanlah jahil, Ustaz. Bukanlah jahil murakkab, jahil basit. Tapi dia macam-macam. Lebih kurang dia macam-macam, Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala juga disucikan daripada jahil tersebut. Apakah yang dimaksudkan? Contoh dia. Iaitu segala sesuatu yang akan menafikan ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalan dia kadzanni. Zonni itu apa? Zon ini adalah sangka. Contoh dia, tuan-tuan.
kita hidup di dunia ini banyak penuh dengan persangkaan. Sangkaan yang kuat. Zonni yang kuat. Misalan dia lah, contoh dia. Hujan nampak mendung. Nampak mendung gelap. Tu kat luar tu mendung, Ustaz. Ustaz lagi nak hujan lah tu. Nak hujan itu bukan yakin. Kerana apa? Adanya mendung belum tentu mesti akan hujan. Tapi rata-rata kalau mendung ni hujan lah, Ustaz. Ini nama dia zon, tuan-tuan. Sangkaan kuat atau dugaan kuat akan terjadi hujan. Allah Subhanahu wa taala mustahil dia zon. Mustahil jahil, mustahil zon. Walaupun dah dekat nak ilmu, Ustaz, walaupun dah dekat nak yakin, tak mustahil kerana Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berarti zon ini disucikan dan tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita manusia. Misalan dia hukum fiqh kita. Contoh dia hukum fiqh kita yang secara zonni, yang bukan secara yakin. Misalan dia itu banyak hukum hakam yang bersifat fiqhiyah far'iyah. Fiqh yang cabang-cabang, yang detail-detail, yang kecil-kecil, ini bersifat dengan dihukum sebagai hukum yang zonni. Iaitu terjadinya khilaf. Sebab itu terjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum hakam fiqh. Kerana apa? Kerana kebanyakan hukum-hukum fiqhiyah adalah bersifat zonniyah, bersifat sangkaan dugaan kuat menurut ulama sesuai dengan ijtihad yang telah mereka lakukan. Ini. Lalu yang kedua adalah asyak. Syak ni apa? Iaitu ragu-ragu. Lebih kurang kalau zon tadi 75%, 75%, maka syak ini dia 50%. 50%. Jadi contoh dia apa? Contoh dia tak ada awan gelap. Tapi tak adalah nak kata terang sangat. Dan biasanya memang ini waktu hujan. Tapi tanda-tanda hujan tak adalah juga. So 50-50. 50% syak. Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya ada syak. Contoh dia syak lain. Tadi ada orang, dia lupa, aku tadi dah wuduk ke belum ya? Nak kata aku dah jelas wuduk, tak ada bekas basah. Nak kata aku tak wuduk sama sekali, rasa-rasa macam ada wuduk, macam dah wuduk tadi. Syak 50%. Maka dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala jelas disucikan daripada apa? Disucikan daripada syak, iaitu ragu-ragu yang bersifat 50% tadi. Lalu bawah dia 25%. Berapa, Ustaz? 25% ni dipanggil waham. Waham tu tak ada, dia hanya sangka lah, waham lah. Bahasa Melayu dia waham lah. Jadi dia tak ada pun hujan. Tak ada pun gelap, terang je, bukannya time nak hujan. Tapi dia rasa-rasa, ni hujan kot hari ni. Memanglah tak mustahil boleh hujan. Tapi ni hujan kot hari ni. Misalan dia. Ini dipanggil dengan waham. Itu dia, Syafiq. Itu dia, Syafiq. InsyaAllah kita sambung setelah ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk dalam bicara kita pada petang ini. Dan kita jemput anda sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi di talian WhatsApp konti 0112900404, juga di Facebook Live. Boleh juga letakkan soalan anda di ruangan komen. Kita ada soalan, Doktor. Dan kejap lagi mungkin Doktor boleh berikan sedikit pandangan. Dari sahabat kita bertanya, Doktor, bagaimana yang dikatakan Tuhan itu satu, sedangkan dia dapat memantau hambanya yang sangat ramai. Ini pun kita rasa masuk akal ke, mustahil ke, macam mana kan? Nanti Doktor akan berikan pandangan, insyaAllah. Okay? Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, berehat sekali lagi untuk waktu ini, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami.
Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Tibanya bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia bersiap dengan penuh gembira untuk menghidupkan kembali keindahan Ramadan. Namun, bayangkan bagaimana pelarian Syria menyambut Ramadan kali ini. Di kem-kem pelarian Syria, kelaparan dan kemiskinan telah menghantui penduduk di sini. Para pelarian tidak mempunyai apa-apa untuk disuapkan kepada anak-anak mereka. Ya, ini adalah realiti. Hampir sepanjang tahun mereka bergelut dengan keadaan hidup yang sangat sempit sehingga tiada istilah kenyang dalam kamus hidup mereka. Dari realiti tragis ini, atas rasa tanggungjawab dan prihatin, kami dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mengambil ikhtiar dengan melancarkan kempen infak Ramadan Syria ke-10 untuk menyediakan juadah iftar pada bulan Ramadan yang penuh barakah bagi memenuhi impian mereka dan membawa kegembiraan anak-anak di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, pasti Allah akan permudahkan baginya urusan di dunia dan akhirat. Sanggupkah anda membiarkan saudara kita di Syria bersendirian di bulan Ramadan? Mari bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia berkongsi pahala berganda pada bulan Ramadan dengan menyumbang kepada pelarian miskin di kem ini. Untuk membantu saudara-saudara kita di Syria, hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Selimut perencah order Cik Yana kan ada? Kok bulu, mana nak boli. Makan steamboat di malam hari. Tak sah tak do. Kalau produk masak-masak Cik Yana nak monoi bori. Ingat order ingat Cik Yana. Sampai kotor kat padu bona. Ingat order ingat Cik Yana. Fenomena. Jeng. Dah tahu promosi menarik buffet Ramadan bulan ni? Berbaloi tak? Dekat mana? Menate Steak Hub. Yang syoknya ada kambing panggang istimewa Bukhari bersama nasi Mendi. Harga pun berpatutan. Wow, memang mantap lah. Semua cawangan ke? Berapa harga buffet? Ya, kecuali ampang. Untuk buffet Ramadan hanya RM89.90 untuk dewasa dan RM49.90 untuk kanak-kanak. Macam mana nak buat tempahan? Untuk tempahan, hubungi cawangan Menate Steak Hub berdekatan atau layari www.menate.com.my. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya Dia akan murka terhadapnya. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama rancangan Imanuna. Ya, kita dengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita bawakan dengan tajuk yang mana petang ini kita berbincang berkaitan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Taala jahil. Okey. Dan tadi kita ada soalan, sekejap lagi doktor akan berikan respon. Kita nak sambung sikit lagi learning point doktor ini. Silakan doktor. Ya. Okey, terima kasih kepada saudara Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah jelas bahawa mustahil bagi Allah itu zon ataupun syak, ragu-ragu 50%, waham 25%, atau jahil lah. Kalau 0% means jahil yang tadi, sama ada jahil basit atau jahil murakab. Okey. Lalu juga mustahil bagi Allah adalah an-nisyan, lupa. Jadi contoh dia, kalau kita makhluk ni, kita tahu, tapi tiba-tiba lupa. Saya tahu Syafiq, saya hafal kitab ni, saya hafal A to Z. Sekali bila ujian, alamak apa jawapan dia, alamak lupalah. Misalan dia. Allah Subhanahu Wa Taala disucikan daripada lupa. Dia tidak akan lupa sama sekali. Tidak ada istilah lupa bagi dia. Tidak ada, maksudnya Allah SWT tidak lupa. Wan naumi, dan juga tidur. Kerana apa? Bila orang tidur ni, dia tahu banyak benda, tapi bila dia tidur, dia tak tahulah. Kan? Sebab dia tengah tidur. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kursi jelas. Ayat kursi, surah Al-Kursi pula. Ayat kursi. Dia tidak tidur. Jadi apa? Dalam erti Allah SWT tidak ada ilmunya yang luput, tidak ada ilmunya yang tertanggal atau yang pos atau yang terlupa sebentar. Tidak ada. Tidak mungkin. Jadi Allah SWT maha mengetahui. Lalu dia teruskan bahasa dia, bima'lumimma. Maksud dia apa? Dengan sesuatu perkara. Maklum tu perkara yang diketahui. Apapun perkara yang diketahui. Maklum diidafahkan atau disandarkan kepada ma dekat sini, yang memiliki faedah menakirahkan dalam erti dengan bima'lumimma, dengan apapun maklumat, dengan apapun perkara yang diketahui. Berarti Allah SWT mustahil baginya jahlu, iaitu tidak mengetahui atau apa-apa yang berada pada makna tidak ketahui dengan apa-apa jenis maklumat sama sekali. Semua jenis maklumat. Dalam erti apa? Iaitu jahlu bi maklumin ay maklumin kana kafiran au qalilan, kullian au juz'ian. Terjemah Melayu dia, iaitu mustahil Allah SWT ini tidak mengetahui dengan sesuatu maklumat sama ada banyak atau sedikit, global atau partikel, besar ataupun kecil, jenis terperinci ataupun yang bersifat tidak terperinci. Tidak. Berarti Allah SWT mengetahui segala sesuatu, sama ada kulli yang bersifat universal, yang bersifat global, yang universal, atau juz'i yang bersifat partikel. Jadi Allah SWT mesti maha mengetahui. Dan ini untuk menolak golongan ahli falsafah. Kerana apa? Ada di golongan ahli falsafah yang percaya Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat ilmu. Dia maha mengetahui. Tapi mengetahuinya Allah ini hanya yang bersifat global, hanya yang bersifat kulli, hanya yang bersifat universal. Bukan bersifat juz'i, yang bersifat partikel. Ibarat dia yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah misalnya, seperti dia mengetahui akan terjadinya gerhana, akan tapi macam mana gerhananya, dengan berapa incinya dan lain-lain, ukurannya dan lain, Allah tidak tahu. Bila dan waktunya dan lain, Allah tidak tahu, misalan dia. Ini adalah mustahil. Dalam erti tuan-tuan dan puan-puan,
Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui every single thing. Iaitu Allah mengetahui segala sesuatu, walau zarrah, sebiji zarrah yang gelap di dalam dasar laut, berapa jumlahnya secara terperinci, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Sebab itulah Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, beberapa kitabnya termasuk kitab Munqidh Minad Dhalal dan juga kitabnya Tahaffutul Falasifah dan kitab-kitab yang lain menegaskan bahawa golongan falasifah yang Greek dan lain-lain ini, golongan falasifah lah dipanggil secara umumnya, golongan falasifah yang percaya, yang mengatakan Allah tidak tahu perkara juz'iyat, ini jatuh kepadanya kufur. Kerana apa? Kerana ada 3 isu yang tidak boleh ditoleransi di dalam akidah falasifah yang perlu kita berhati-hati. Pertama adalah yang dipanggil dengan beriman bahawa alam ini qadim, sedia ada, bukan hadis, bukan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perkara yang bersifat juz'i, hanya mengetahui perkara yang kulli. Okey? Dan yang ketiga adalah mereka golongan falasifah tidak beriman resurrection day atau waktu kebangkitan nanti, hari kebangkitan nanti, manusia dibangkitkan dengan jasadnya yang dahulu. Mereka mengingkari kerana bagi mereka benda yang dah hancur, dah sirna, tak boleh wujud kembali. Dan ini yang dijelaskan bahawa Imam Ghazali ini adalah akidah yang boleh membawa kekufuran, dan alhamdulillah kita umat Islam tidak ada kepercayaan seperti ini. Okey, kita buka Q&A. Baik. Saudara Syafiq, insya-Allah. Baik. InsyaAllah kita ambil soalan dari talian WhatsApp konti kita 011-29004-004. Sahabat kita bertanya dari Negeri Sembilan, sahabat kita Doktor. InsyaAllah. Okey, ada yang bertanya ni, macam mana yang dikatakan Tuhan itu satu sedangkan dia dapat memantau hambanya yang sangat ramai ni Doktor? Macam mana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Takkanlah dengan dia boleh menciptakan segala-galanya, dari alam ni tak wujud sampai wujudnya matahari, bulan, galaksi, bintang dengan semua kawakib. Kawakib ni bintang-bintang galaksi itulah. Dengan sebesar tu, lepas tu boleh kita pula sangka macam mana Allah dia satu boleh tahu semua benda tu? Of course, sebab dia the one, dialah al-wahidul qahar, al-alim, dialah yang satu. Sebab dialah yang satulah dia mengetahui segala-galanya. Dan justru kalau ada dari apa pun, kalau ada daripada apa pun di kalangan makhluk ini yang tidak berada pada ilmu Allah, ini mustahil justru. Dalam arti dia mesti tahu everything dengan segala sesuatu ya, sebab dia khalik, dia yang menciptakan. Kita yang semua ni, kita yang lain ni, yang saya, yang Syafiqnya, yang Datinnya, yang gunung ke, yang matahari ke, ini semua makhluk sahaja. Ini semua makhluk sahaja. Jadi Allah SWT maha mengetahui kerana dia tahu dengan segala sesuatu secara Latiful Khabir. Latiful Khabir apa? Allah SWT ini maha mengetahui perkara yang sangat-sangat lembut. Every detail. Dan jangan kita gambarkan Allah dengan diri kita. Tak boleh. Macam mana saya nak faham Ustaz? Nak tahu macam tak logik je saya, otak saya hafal semua benda. Janganlah. Kita memanglah tak boleh. Kita makhluk. Sebab itu kita dah habis pembahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, iaitu Allah SWT mesti berbeza dengan makhluk. Okey, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata akhir dan kesimpulan untuk tajuk petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan tajuk pada petang ini, mustahil Allah jahil. Berarti apa tuan-tuan? Kalau kita hadzu, kita reflektkan pada diri kita, iaitu apa? Mustahil Allah SWT itu tidak tahu apa pun. Berarti apa yang ada dalam hati tuan-tuan, apa yang ada dalam hati saya, orang lain tak tahu. Allah SWT maha mengetahui. Jadi kita kena jaga hati kita, jaga iman kita, banyak berzikir, banyak beristighfar,
Dan jangan lupa, kalau apa pun yang kita buat, Allah SWT sentiasa memantau dan mengetahuinya. Jadi kita kena pastikan, jaga ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah Allah di mana pun engkau berada. Takutlah Allah di mana pun engkau berada. Jadi walaupun kita kat rumah seorang-seorang, tak ada orang tengok, polis tak ada, apa tak ada, Allah SWT Maha mengetahui. Okey. Itu dia. Kita dah habis membahaskan dalam tajuk mustahil ni kan, doktor. Jadi insya-Allah kita harapkan ada lagi kefahaman kepada kita dan terus menjadikan sebagai satu panduan yang kukuh buat kita semua untuk terus juga menjaga keimanan kita semua. Insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak Dr. Aiman. Insya-Allah jazakallahu khairan khair. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton semula di situ untuk kita buat ulang kaji. Kita boleh sama-sama share sebanyak-banyaknya siaran Imanuna yang kita bawakan di setiap hari Khamis petang. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Lembah Kelang 91.5 FM. Kempen sejuta barakah Ramadan bersama haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, peng makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Sebagai ibu penyayang, saya sangat cerewet pemilihan lampin. Sebab itu saya pilih Baby Mora, bebas klorin dan halal. Baby Mora, Baby Mora, go sedap. Baby Mora, Baby Mora, go nyaman. Baby Mora, Baby Mora, go harum. Buat ceria sepanjang hari. Terus ke Facebook Baby Mora atau dapatkan dari ejen di seluruh Malaysia. Mahukah anda dapatkan produk makanan yang halalan toyiban? Menggunakan produk yang bersih dengan rasa yakin. Dapatkan semua itu di Malakat Mall. Malakat Mall mendapat pelaburan strategik dari Kopi PIM, iaitu Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. Jadilah ahli Kopi PIM hanya RM100 sebulan. Anda sudah mulakan langkah untuk bangunkan ekosistem ekonomi ummah. Layari www.kopipim.com.my. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa.
bagaimana saudara kita di Yaman dan Syria menghadapi Ramadan. Di Yaman, dijangkakan lebih 400,000 kanak-kanak akan mati kerana kebuluran. Di Syria, hampir 12 juta rakyatnya sukar mendapat bekalan makanan asas. Apakah tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen iftar untuk semua, anjuran Mercy Mission. Kami akan bantu saudara kita bukan sahaja di Yaman dan Syria, malah juga di Malaysia, Sudan dan Kemboja. Ketika kita masih berkira untuk membantu, mereka terus kelaparan dan menunggu maut. Bantu mereka sekarang. Hubungi 018-325-4185 atau layari www.iftaruntuksemua.my untuk membantu mereka. Mercy Mission, membawa misi rahmah kepada ummah. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya Sami'ul. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari